Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه. Kitabut taharati huwa lughatan ad-dhammu wal jam'u yuqalu takattabat banu fulanin idza jama'u wa yuqalu katabtu katban wa kitabatan wa kitaban. Wastilahan ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa masaila ghalibah. Kitabut taharah. Di sini dia ada dua perkara, iaitu kitab mudhaf, at-taharah mudhafun ilaih. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari akan menerangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan kitab dan apakah yang dimaksudkan dengan at-taharah. Lalu beliau menerangkan makna mudhaf, iaitu kitab. Katanya huwa, yakni al-kitab, lughatan ad-dhammu wal jam'u. Kitab pada bahasa ialah himpun. Ad-dhammu kita nak kata kapuh pun boleh. Ad-dhammu wal jam'u, kapuh dan hipung. Yuqalu, dikatakan, yakni fil lughati, takattabat banu fulanin idza jama'u, telah berhimpun oleh bani fulan idza jama'u, apabila berhimpun mereka itu. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ai fil lughati, katabtu katban wa kitabatan wa kitaban. Katban tu masdar qiyasi, kitabatan sama'i, dan kitaban pun sama'i. Katabtu katban wa kitabatan wa kitaban. Misalnya kita kata katabtu, apa dia? Katabtu iza, contoh ayat, kataba ar-rajulu, contohnya. Kataba ar-rajulu, telah menulis oleh seorang laki-laki. Kalau kita nak tafsir dengan makna lugawi, kataba ar-rajulu artinya menghimpun. Menghimpun oleh seorang laki-laki. Bila dia menulis tu artinya dia himpun.
Dia hipu huruf dah menjadi kalimah. Kemudian kalimah menjadi kalam. Tu dari segi logatnya kata betul. Dah kata betul artinya aku menghimpunkan jamak tu. Baik. Itu makna Alkitab pada logat. Wastilahan, dan makna kitab pada istilah, ismun li jumlatin. Dia kena kepada satu nama bagi jumlah. Nama bagi satu jumlah, yakni minal alfaz. Satu perhimpunan daripada lafaz-lafaz mukhtassatin, yang tertentu, yakni mumayyazah. Mukhtassatin minal ilmi artinya mumayyazatin an ghairihi, yang terbeza daripada lainnya, lain daripada ilmu. Satu nama bagi satu perhimpunan. Perhimpunan itu minal alfazi, daripada beberapa lafaz. Beberapa lafaz yang tertentu, minal ilmi, daripada ilmu. Lafaz yang tertentu daripada ilmu. Artinya terbeza, tak terbeza ia jumlah tersebut daripada yang lain daripada ilmu. Tu makna kitab pada istilah. Isim satu nama bagi satu jumlah daripada beberapa lafaz yang tertentu, yang terbeza, terbeza daripada yang lain. Misalnya kita kata kitabut taharah, maka dia terbeza daripada kitabut as-salah. Dia terbeza daripada kitabus saum. Itu makna mukhtassah minal ilmi, tertentu dengan satu ilmu. Artinya mumayyazah an ghairihi, yang terbeza daripada yang lain. Mustamilatin, yang meliputi, yang merangkumi ia jumlah tu, ala abwabin, yang meliputi, yang merangkumi akan beberapa bab. Ya, kitab ni merangkumi beberapa bab. Wa fusulin, dan beberapa fasal. Wa masailah, dan beberapa masalah. Ghaliban, pada ghalib. Itu makna kitab pada istilah. Iaitu nama bagi satu perhimpunan, yakni minal alfaz. Perhimpunan beberapa lafaz. Mukhtassatin, yang tertentu. Satu perhimpunan daripada lafaz-lafaz yang tertentu, minal ilmi, daripada ilmu. Mustamilatin, yang mana perhimpunan daripada lafaz-lafaz tersebut, mustamilatin, yang meliputi, yang merangkumi, ala abwabin, di atas beberapa bab. Wa fusulin, dan beberapa pasal. Wa masailah, dan beberapa masalah, ghaliban, pada ghalib. Itu ta'rif kitab pada istilah. Kemudian kalau kita nak ta'rif bab, kita nak ta'rif bab pada istilah, kita guna ta'rif ni jugalah. Cuma kita buat lafaz abwab. Kita kata al-bab ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatin ala fusulin wa masailah ghaliban. Itu kalau kita nak ta'rif bab. Kalau kita nak ta'rif al-fasli, apa makna fasal pada istilah, kita buat lafaz fusul. Kita buat lafaz fusul. Kita kata ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatin ala masailah ghaliban. Baik. Kemudian itu makna mudhaf. Makna mudhaf iaitu lafaz kitab pada logat dan pada istilah. Kemudian dia nak menerang pula makna mudhafun ilaih, iaitu at-taharah. At-taharah pada logat dan pada syarak. Lalu kata Syekh, wat
at-taharatu dan bermula at-taharah lughatan an-nazafatu. Taharah pada logatnya ialah an-nazafah. Bersih. Wal khulusu suci. Bersih dan suci. Dalam hasyiah tu dia kata atas tafsir ya. Wal khulus qawluhu wal khulus atfun tafsir. Atfu tafsir in urida bin nazafati ma ya'ummul hissiyata wal ma'nawiyata. Kama fi hadisi innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Tak apalah. Baik. An-nazafatu taharah pada logat ialah bersih dan suci minal adnasi daripada segala kekotoran. Nah, daki-daki. Segala kekotoran yakni hissiyatan kanat wa au ma'nawiyah. Hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Al-adnas itu sama ada pada hissi ataupun pada maknawi. Kekotoran pada hissi seperti segala najis. Kekotoran pada maknawi artinya seperti penyakit hati. Ujub, takabur, riak, kasih kepada dunia. Dia panggil kekotoran maknawi. Jadi dari segi lurahnya, apa dia? At-taharah ialah bersih, suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran tersebut bahasa hissi ataupun bahasa maknawi. Jadi kalau kita bersih, hati kita bersih daripada penyakit-penyakit hati, artinya hati kita boleh dikatakan suci. Boleh dikatakan nazafah. Boleh dikatakan bersih. Boleh. Baik. Itu dari segi lurah. Wa syar'an, dan dari segi syarak. Wa syar'an, makna taharah dari segi syaraknya ialah raf'u hadasin, menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. At-taharah pada syarak artinya menghilangkan hadas. Au izalatu najasin. Najasin ataupun najisin. Au izalatu najasin. Ataupun menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Wa ma fi ma'nahuma. Dan barang yang pada makna keduanya, makna raf'i hadasin au izalati najasin. Wa ma fi ma'nahuma. Dia atas pada kata hadasin lah. Atas pada kata hadasin. Yakni wa raf'u ma. Wa raf'u ma fi ma'nahuma. Atas pada kata itulah daripada kata raf'u. Atas pada kata hadasin. Hadasin. Wa ma fi ma'nahuma, dan mengakak akan barang mengakak ataupun menghilangkan. Mengakak ataupun menghilangkan pada maknanya, pada makna hadas dan izalati najisin. Dia panggil bersuci juga. Mengakak ataupun menghilangkan pada maknanya. Makna bagi hadas dan izalah. Makna bagi raf'u hadasin ataupun izalatin najasin. Aku kira tepat tu. Kalau kata wama fi ma'nahuma dah. Hak tu atas pada kata hadasin ia kira tepat dah. Sebab ia nak sininya
taharah dari segi syarak ialah mengakatkan hadas, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Dan barang yang pada makna keduanya. Artinya barang yang pada makna rafu' hadas dan barang pada makna izalatun najisin. Ya, tak kena lah. Atas itu tak kena. Tu dia. Baik, ia nak atas pada raf'u. Bukan atas pada hadasin tak. Wa ma fi ma'nahuma. Baik. Wa ala ni baru atas pada kata fi ma'nahuma. Wa ala atas pada kata fi ma'nahuma. Wa ala suratihima, dan di atas rupa keduanya, kedua raf'i hadasin au izalati najisin. Baik, gapo you know yak sini ni. Jadi di sini dia ada ne bahagi sini. Bersuci pada syarak tu ia ada ne bahagi. Yang pertamanya bersuci pada syarak tu ialah mengakatkan hadas pada hakikat. Yang keduanya menghilangkan najis pada hakikat. Bukan pada makna. Bukan pada makna dan bukan pada surah dia panggil. Menghilangkan hadas ngoti. Menghilangkan hadas ngoti dan menghilangkan najis ngoti. Tu yang kedua. Yang ketiganya bersuci pada syarak ni juga masuknya gapo dia? Makna mengakad hadas. Makna mengakad hadas dan makna menghilangkan najis. Dua dah situ, 4 tadi. Masuk makna mengakadkan hadas dan makna menghilangkan najis. Artinya mengakad hadas pada makna saja, bukan hakiki dak. Menghilangkan najis tu pada makna saja, bukan hakiki dak. Tu dua. Dah. Tambah dengan 2 sekali 4. Lepas tu yang kelimanya surah dia panggil. Bersuci pada syarat juga ia masuk surah. Rupa mengakad hadas. Mengakad hadas pada rupa dan menghilangkan najis pada rupa. Yang ni semua. Mengakadkan hadas pada hakikat dan menghilangkan najis pada hakikat. Mengakad hadas pada makna, menghilangkan najis pada makna, mengakad hadas pada rupa dan menghilangkan najis pada rupa. Ia ada ne semua. Dan ne bagai semua. Kemudian setiap satu bagai tu ia ada contoh dia lah. Ada contoh. Kalau rafu' hadas, mengakad hadas pada hakiki, tu maklum dah. Misalnya bila kita berhadas, kita pergi ambil wuduk. Ambil wuduk. Dah cukup dengan syarat, cukup dengan rukun dia dah. Dia panggil mengakad hadas hakiki. Jadi hadas kita memang hilang sungguh lah. Dihilangkan hadas tu dengan wuduk tersebut. Hilang sengerti hadas kita. Tu panggil mengakadkan hadas hakiki. Yang keduanya menghilangkan najis pada hakiki. Contohnya, pakaian kita kena najis. Tahi air contohnya. Kita ambil air, air mutlak, kita jiruh, kita cucu najis tadi. Dihilangkan segala sifat-sifat najis. Itu panggil menghilangkan najis pada hakiki. Ya ada juga mengakadkan hadas pada makna. Bukan pada hakiki tak. Pada maknanya dikira mengakad hadas. Pada maknanya dikirakan mengakad hadas. Dan pada maknanya dikirakan menghilangkan najis. Cuma contohnya gapo? Tengok. Kata dia sininya katayamumi. Seperti tayamum. Ini misal bagi mengakad hadas pada makna. Tayamum ni mengakad hadas pada maknanya. Bukan pada hakiki pun. Kerana tayamum dia hanya mubih. Lianna tayamum la yarfa'ul hadasa. Tu ilak dia. Kerana tayamum dia tidak mengakadkan hadas. Artinya bila seseorang itu tayamum, dia sentiasa berhadas.
Dia semaya dalam keadaan berhadas. Cuma harus semaya tu kerana tayamum. Jadi tayamum fungsi dia ialah mubih. Dah mengharuskan sahaja. Dah mengharuskan kita melakukan ibadat dalam keadaan kita tu masih lagi berhadas. Kalau gitu tayamum dia bukan mengangkat hadas. Dia hanya mengharuskan sahaja. Boleh kita katakan tayamum itu mengangkat ke hadas pada makna saja. Dia panggil makna mengangkat hadas. Bukan hakiki dak. Ia kira pada hukum mengangkat ke hadas juga lagu tu. Tapi bukan hakiki, bukan mengangkat hadas ngerti tak. Sebab tu dah satu tayamum hanya kita dapat melakukan satu fardu dan beberapa sunat ke. Baik. Itu at-tayammum. Jadi at-tayammum di sini ialah misal bagi makna raf'il hadasi. Ia dalam hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala yang jaga dah dalam dah. Qauluhu katayammumi misalun lima huwa fi makna raf'il hadasi. Baik. Satu. Kemudian wal arsalil masnunati. Dan segala mandi yang sunat. Segala mandi yang disunatkan. Segala mandi sunat. Tu. Jangan duk tukar dengan sunat mandi. Dah sunat mandi lain. Segala sunat mandi. Tu lain. Sunat mandi ni misalnya kita baca bismillah, kita ucap bismillah. Tu panggil sunat mandi. Adapun nak cara sini bukan sunat mandi. Kita nak cara mandi yang disunatkan. Mandi Jumaat, mandi hari raya. Tu panggil arsal masnunah. Maka segala mandi yang disunatkan itu ia duduk dalam kategori mana? Dalam kategori rupa mengangkat hadas. Mengangkat hadas pada rupa saja, pada surah saja. Pada rupa. Dari segi rupa tu nampak seperti mengangkat hadas. Nampak seperti mandi wajib. Dari segi rupa dia tu. Dia ada dengan niat. Lepas tu mesti kita kena ratakan air itu di tubuh kita. Pada rupanya rupa mandi wajib. Tapi bukan mandi wajib sengerti. Bukan mandi wajib sengerti, bukan mengangkat hadas sengerti, bukan. Ia hanya rupa saja. Kalau gitu al-arsali al-masnunah ni ialah misal bagi surah raf'il hadasi. Hazihi dak misalu surati raf'il hadasi ataupun hazalah. Haza misalu surati raf'il hadasi. Arsal masnunah ni ialah misal bagi mengangkat hadas pada rupa saja. Itu dia satu. Dua. Kemudian yang ketiganya watajdidil wudu'i. Dan membaharukan wuduk. Membaharukan wuduk ni yang masuk dalam apa? Kategori mana? Kategori mengangkat ke hadas pada rupa juga. Dua contoh dah sini ya. Misal bagi mengangkat hadas pada rupa itu ada dua sini. Arsal masnunah satu, kemudian tajdidil wuduk. Membaharukan wuduk. Maka membaharukan wuduk tu bukan mengangkat hadas ngerti. Pada rupa saja je. Kerana menyerupai dengan wuduk hak wajib tu. Wuduk hak wajib. Basuh muka, tangan hingga ke siku, sapuh kepala, basuh kaki, tertik. Tu rupanya serupa dengan wuduk hak wajib. Itu dia. Maka tajdidul wuduk ni dia masuk dalam kategori tajdid. Apa dia? Masuk dalam kategori gawa mengangkat hadas pada rupa. Itu dia. Baik. Kemudian dalam syarah ni apa dia? Beliau tidak menyebut contoh bagi gawa? Contoh bagi
menghilangkan najis pada makna. Menghilangkan najis pada makna, dan beliau juga tidak sebut apa dia contoh bagi menghilangkan najis pada rupa. Jadi menghilangkan najis pada makna iaitu kita guna batu untuk istinja. Jadi penggunaan batu ketika istinja. Maka penggunaan batu untuk istinja tu ia bukan menghilangkan najis sebenarnya. Kerana batu telah maklum. Batu ia hanya menghilangkan air najis saja. Menghilangkan air najis saja. Tapi tidak menghilangkan asap, kesan dia tu, bau dia tu. Bau najis tu ia tidak hilang. Sedangkan nak dikatakan bersuci itu kita kena apa dia? Kita kena hilangkan segala sifat-sifat najis. Sedangkan bila kita istinja, yang hilang ialah air saja. Giring saja. Giring bagi najis ya. Ada pun bau dia tak hilang. Kalau gitu istinja tu bukan menghilangkan najis pada hakiki sebenarnya. Ia hanya pada makna menghilangkan najis. Menghilangkan najis pada hukum saja. Pada hukum saja. Itu contoh bagi menghilangkan najis pada makna. Dan contoh misal menghilangkan najis pada rupa. Menghilangkan najis pada rupa, contohnya ialah basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga pada masalah menghilangkan najis. Sebab kita telah maklum bahawasanya basuh najis ni yang mada dengan sekali basuh je. Mada dengan sekali basuh. Dan bila hilang segala sifat dia tu dengan sekali basuh, mada lah. Manakala kita nak basuh kali kedua, basuh kali ketiga tu bukan menghilangkan najis dah tu. Tu hanya rupa saja. Rupa menghilangkan najis. Tu dia. Baik. Tu dikatakan at-taharah pada syarak. Tu dia masuk di bawah di bawah taharah pada syarak. Ne bagai ne bagai tadi ia masuk di bawah taharah pada syarak. Taharah pada syarak. Cuma sebelum kita beralih, kita nak tahulah apa nuktah apa rahsia Syekhul Islam manakala dia mentakrifkan kitab, ia guna istilahan. Wastilahan dan makna kitab pada istilahnya ialah ismung li jumlatin. Tapi manakala di taharah dia guna syar'an. Wat taharatu syar'an raf'u hadasin. Jadi apa beza istilahan dengan syar'an? Ya istilah ni yang bukan daripada syar'i lah. Kerana istilah ni makna apa? Ittifaqu ta'ifatin ala isti'mali lafzin fi maknan kan. Apa dia? Kesepakatan. Kesepakatan muafakat oleh satu kumpulan di atas penggunaan lafaz pada makna. Tu dia. Tu istilah. Ada syar'an ialah makna yang didatangkan oleh syarak. At-taharah syar'an iaitu raf'u hadasin au izalatun najasin wa ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Ni ya ada syarak menerangkan lagu tu. Ada pun istilah tidak. Istilah ni hanya ia panggil istilah yang disepakati oleh satu kumpulan daripada ulama. Sama ada kumpulan ulama itu ulama dalam bidang dalam bidang mantik, dalam bidang ulum akliyah ke ataupun ulum nakliyah, tak kira lah. Tu dia, tu istilah dia panggil. Baik. Kemudian kata dia al-mutahhiru mimma'in wa jamidin wa ghairihima arba'atun. Al-mutahhiru bermula perkara yang menyucikan. Bermula perkara yang menyucikan mimma'in daripada cecair.
daripada cecair. Contohnya, misalnya kalma'i, seperti air. Air itu masuk dalam kategori ma'i'. Wajamidin dan pepejal. Jamid, pepejal. Contohnya katurabi, seperti tanah. Wa ghairihima, dan lain daripada ma'i' wa jami'. Lain daripada cecair dan wa jami'. Gapo dia wa ghairihima tu? Maksud gapo? Wa ghairihima, iaitu apa dia? Bertukar arak menjadi cukur. Tukar arak dah menjadi cukur. Itu dia. Itu masuk dalam ghairihima. Maka segala perkara yang menyucikan itu ada arba'atun, ada 4. Suatu perkara yang menyucikan itu ada 4. Kemudian al-mutahhir di sini sama ada cecair ataupun pepejal ataupun lain daripada keduanya. Daripada ma'i' dan jami'. Baik, ada 4 semua. Itu cara susun atu. Dalam kitab ni lah. Dia berbeza sedikit dengan kitab-kitab lain. Seperti Syarah Ibn Qasim. Ia bezalah. Di sini ia biasanya kalau dalam syarah-syarah yang lain, ia akan cara ba'ai. Direct. Ia akan cara ba'ai selalu. Sini ia bagi dulu. Dia bagi al-mutahhir ada 4. Mana? Yang pertamanya ma'un. Yang pertamanya ialah air. Air itu masuk dalam kategori al-mutahhir. Baik. Air. Tapi murad air di sini air mutlak lah. Khusus lah. Air di sini telah ditaksiskan. Nakirah tapi telah ditaksiskan. Ya ma'un tu istilah nakirah. Tapi telah ditaksiskan. Tertentu dengan air mutlak ya. Hal keadaan air fi hadasin. Fi hadasin wa khabasin. Pada menghilangkan hadas dan najis. Air daripada menghilangkan hadas wa khabasin dan najis. Boleh kita nak i'rab fi hadasin itu hal. Hal pada kata mak dah. Hal keadaan air itu walaupun isim nakirah tapi telah ditaksiskan, tak apa. Ia boleh jadi sahibul hal. Ma'un, hal keadaan air itu fi hadasin, pada mengangkatkan hadas. Pada menghilangkan hadas. Wa khabasin, dan menghilangkan najis. Air yang digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Wa ghairihima, dan digunakan juga lain daripada keduanya. Kedua mana? Kedua hadas dan khabas. Misalnya kata jadi di wudu'in, seperti membaharukan wuduk. Itu satu kategori, satu bahagian. Kemudian bahagian yang keduanya wa turabun, dan tanah. Tanah tu digunakan fi tayammumin, pada masalah tayammum. Yakni inda adami al-ma'i haqiqatan lah. Ketika tak ada air pada hakikatnya, ataupun tak ada air pada syarak. Ya, tak ada air ni ada dua, okey. Tak ada air haqiqatan, tak ada air syar'an. Tak ada air haqiqatan artinya tak ada sengerti. Di sekitar kita tak ada sengerti air. Itu dipanggil tak ada air pada hakiki. Yang keduanya tak ada air pada syarak. Artinya syarak menghalangkan kita daripada menggunakan air. Takut jadi mudarat. Itu dia panggil tak ada air ke. Kita ada penyakit, maka syarak menghalangkan dan menegahkan kita daripada menggunakan air di tubuh kita. Kalau guna yang jadi mudarat, lambat sembuh ke, ataupun dah penyakit kita asal tu kau tambah sakit. Maka ketika tu haram kita menggunakan air. Tu dia dah. Maka
dikatakan tak ada air juga. Dah tak ada air pada syarak dia panggil. Maka bolehlah ketika tu, maka wajiblah. Dah boleh makna wajiblah. Wajib ketika tu kita tayamum. Maka turab tu dia masuk dalam kategori mutahhir. Mutahhir. Baik. Tapi atas jalan berluah-luah lah. Sebab kalau kira nak kekek hakiki gak turab sebenarnya bukan mutahhir. Ya turab tu hanya mubih saja, yang mengharukan saja, bukan menyucikan pun. Bukan mengangkat hadas lah maksudnya. Bukan mengangkat hadas pun. Sebab tu dalam itu sikit tu. Qauluhu al-mutahhir arada bihi ma yashmalur rafi' wal mubiha wal muhila. Betul. Barang yang merangkumi ar-rafi', yang mengangkat, yang menghilangkan, wal mubih, yang mengharuskan, wal muhil, dan yang memalingkan. Memalingkan apa dia? Arak tu menjadi cukur. Baik. Turabun. Turab yang digunakan fi tayammumin wa ghasalati, dan segala basuh-basuh nahwi qalbin. Basuh umpama anjing. Sama dah. Kita sama. Setengah orang kata kurang tepat dah kalau terjemah sama. Dia nak sertu. Tu tengok bahasa lah. Bahasa yang diguna oleh satu-satu negeri dah. Wa ghasalati nahwi qalbin. Dan basuh segala basuh umpama anjing. Kita guna turab sebagai alatnya. Wadabirun, dan dabir. Dabir di sini bukan orang ni, alat juga. Alat untuk menyamuk. Dabirun ay ma yudbaru bihi lah. Tu murad dengan dabir sini. Ma yudbaru bihi artinya nama bagi satu alat. Ma yudbaru bihi al-gilda. Tu barang ataupun alat untuk dibuat samuk akan kulit. Tu dabik di sini. Bukan orang sini ni. Bukan orang. Bukan dengan makna orang yang menyamuk. Tak. Dabik ni alat. Alat yang digunakan untuk menyamuk. Dabik. Maka dabik masuk dalam kategori al-mutahhir juga. Itu yang tiga. Dabik ini fi gildin. Digunakan pada gilding. Gildin nagisin. Kulit yang najis. Bukan muntah najis. Kulit yang najis mati. Kulit yang najis. Najis bil mauti. Dengan sebab mati. Dengan sebab mati. Bukan dengan sebab sembelih tak. Dengan sebab mati. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat. Watakhallulun. Dan takhallul. Apa makna takhallul? Iaitu sayruratul khamri khallan. Sayruratul khamri khallan binafsih. Arak menjadi cukur dengan diri sendiri. Min ghairi, sama lagi. Min ghairi ilqa'i syai'in fiha. Dengan ketiadaan dicampurkan sesuatu yang lain dalam arak tersebut. Artinya yang jadi sendiri. Bukan tambah pemangking tak. Bukan tambah alat yang lain. Benda-benda benda asing panggil. Benda asing yang mengubah ke arak tu jadi cukur. Tak. Jangan tambah. Dia naknya arak tu tukar jadi cukur tu dengan sendiri dia. Bukan dengan alat lain. Bukan dengan benda asing. Bukan. Tidak yang jadi tak suci pakai bila lah. Baik. Tu. Ada takhallul. Maka takhallul tu ia masuk dalam kategori al-mutahhir juga. Baik. Takhallul fi khamrin. Pada arak. Baik. Nuktah situ. Li adillatin ta'ti. Ni illat bagi suatu mahzuh lah. Li adillatin ta'ti. Innama kanat hazihil arba'atu mutahhiratin li adillatin. Begitu. Innama kanat. Hanya sesungguhnya. 4 perkara ni. Mana? Ma', turab, dabir, dan takhallul itu ialah mutahhirat. Segala perkara yang menyucikan. Tahu mana?
li adillatin ta'ti. Kerana beberapa dalil yang lagi akan datang. Ia akan sebutlah dalil tu. Dalil kata empat perkara ni menyucikan. Ia kena ada dalil. Baik. Nuktah situ. Wa zikrut takhalluli min ziyadati. Dan menyebut takhallul. Sebut takhallul dalam mata tahrir ni. Hak dalam kurungan tu mata tahrir tu. Dan hak luar tu syarah tu patut tulab. Tu yang samalah. Tahrir Syekhul Islam. Begitu juga syarah dia tu patut tulab pun Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari kata dia sebut takhallu dalam mata tahrir tu min ziyadati. Daripada tambahan aku. Artinya dalam kitab hak asal tak ada. Dalam tangkih hulubak tangkih tu asal bagi tahrir. Kerana tahrir itu mukhtasar daripada tangkih. Tangkih itu mukhtasar daripada al-lubab. Jadi tangkih bagi Abu Zur'ah radhiyallahu anhu tu dia tak ada sebut takhallul. Dalam kitab tangkih. Maka dalam kitab tahrir ni Syekh Zakaria Al-Ansari dia tambah. Tambah cukup jadi 4. Baik. Wa fi ma'nahu. Dan pada maknanya makna takhallul. Takhallul patu dalam syarah dia tambah pula wa fi ma'nahu. Dan pada maknanya makna takhallul. Tu dia panggil khabar muqaddam lah. Dan wa fi ma'nahu tu khabar muqaddam, inqilabu tu mubtada muakhar. Wa fi ma'nahu dan pada maknanya makna takhallul itu inqilabu damiz zabyati miskan. Bertukar darah kigang. Bertukar darah kigang menjadi kasturi. Dia jadi kasturi, miskan. Itu pun dia masuk dalam pada makna takhallul. Bukan takhallul semati pada makna saja. Pada hukum takhallul itu iaitu bertukar darah kigang menjadi kasturi. Selesai situ. Kemudian katanya lagi, wala yunafi zalika hasrul jumhuri al-mutahhira fil ma'i. Lianna zalika mafrudun fi raf'il hadasi wa izalatil khabasi bisyartihima listifadati jawazis salawati wa nahwiha. Wala yunafi zalika dan tidak menafi akan demikian itu. Zalika maf'ul muqaddar lah. Maf'ul bagi yunafi. Hasru tu fa'il. Fa'il bagi yunafi. Dan tidak menafikan akan demikian itu. Akan mana? Akan kenyataan mutahhir tu ada 4. Zalika ay kauna al-mutahhirati itu arba'atan. Keadaan yang menyuci itu ada 4. Tidak menafikan hasrul jumhur. Oleh mesakat. Oleh menghasar. Jumhur. Al-mutahhira. Al-mutahhira tu ia jadi maf'ul bagi hasru. Mengsakat, melimitkan oleh jumhur. Melimitkan oleh jumhur fuqaha. Al-mutahhira. Akan suatu yang menyuci itu melimitkan tu fil ma'i, pada air sahaja. Artinya kalamul jumhur annal mutahhira al-ma' saja. Dalam perkataan jumhur fuqaha, yang ia menyuci itu air ya. Dia sebut lagu tu ya. Al-mutahhiru al-ma'u. Bukan pak dak. So perkataan jumhur lagu tu lah. Al-mutahhiru al-ma'u. Sekadar tu ya. Baik. Kalau gitu, bercanggahlah dengan hak dalam mata tahrir ni. Sebab sini sebut pak. Sedangkan perkataan jumhur kata al-mutahhiru al-ma'u. Suatu yang menyuci itu ialah air.
air sahaja. Air mutlak lah muraknya. Dia fil ma'i ai fil ma'il mutlak. Kata syekhnya tak canggah sebenarnya. Dia tidak bernafian. Hak kata pak di sini dia dengar perkataan jumhur, dia hak kata so. Tidak bernafian. Sebab apa? Li'anna zalika kerana bahawasanya zalikal hasru. Zalikal hasru tu mafrudun diandaikan fi raf'il hadasi wa izalatil khabasi. Diandaikan, difardukan nak royak pada masalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis je. Bukan nak royak samuk dan nak royak cukur apa dia arak jadi cukur. Tak. Ia hanya nak royak pada masalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka pada masalah tu yang menyucinya ialah air je. Air je, hak lain tak. Nak gitu sebenarnya. Jadi tidak bercanggah dengan yang disebut oleh Syekhul Islam dalam mata tahrir sini. Dia kata pak. Tak canggah. Baik. Mafrudun fi raf'il hadasi wa izalatil khabasi bisyartihima. Dengan syarat keduanya. Dah syarat bagi raf'il hadasi wa izalatil khabasi. Nak mengangkat hadas tu dia kena ada syarat dia. Tu dia. Dah misalnya apa dia kena berlari ke air, kena melarikan air. Kena melarikan air. Dan tidak ada dia panggil menghalang. Dah suatu perkara yang menghalang antara air dan kulit kita tu. Tu di antara syarat dia. Tu syarat nak mengangkat hadas. Ada pun syarat menghilangkan najis, kena hilangkan segala sifat-sifat dia tu, bau dia, warna dia, air dia, diri najis tu kena hilangkan. Kena ada syarat dia lah. Baik. Listifadati. Ni panggil illat bagi satu mahzuh ni. Illat bagi suatu mahzuh, takdir dia gini. Innamal ma'u yarfa'ul hadasa wa yuzilul khabasa listifadati. Innamal ma'u sesungguhnya air. Air mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu listifadati. Sebab apa air itu mengangkatkan hadas? Sebab apa air itu kita guna untuk mengangkatkan hadas? Kenapa air itu kita gunakan untuk menghilangkan najis? Listifadati. Kerana nak ambil faedah. Ambil faedah jawazis solati, harus semaya. Boleh kita semaya. Tu dia. Kalau ada hadas, haram kita semaya. Begitu juga ada najis. Ada najis di tubuh. Najis yang tidak dimaafkan. Haram kita semaya. Jadi kita mengangkatkan hadas kita menghilangkan najis itu untuk ambil faedah apa? Jawazis solawati. Harus semaya wa nahwiha, umpama semaya. Sebuah tawaf, sujud syukur, sujud tilawah. Dalam itu dulu tu qauluhu wa nahwiha kasajdati tilawatin wa syukrin. Baik. Wa ma huna dan barang di sini ai fil matni ni. Hak dalam mata ni umum. Hak dalam mata dia ni umum. Dia kata al mutahhiru arba'atun. Tu umum lah. Melengkapi lah. Ada pun kata jumhur tu hanya khusus kepada masalah mengangkat ke hadas dan menghilangkan najis. Sebab tu dia sebut air je. Adapun di sini ia meliputi merangkumi tayamum, merangkumi basuh najis mughallazah, merangkumi samuk kulit, yang kulit bangkai, dan merangkumi takhallul, arak menjadi cukur. Wa ma huna, dan barang yang di sini ai fil matni, pada mata tahrir ni, ataupun nak klik pada fi kauni
al-mutahhar arba'ah. Boleh juga klik situ dah. Huna tu ai fi kaunil mutahhar arba'ah. Wa ma huna, maka barang yang di sini dah kata mutahhir tu ada pak dah. Fi ma huwa, pada masalah huwa a'ammu min zalika. Yang lebih umum daripada zalika. Zalika klik pada raf'il hadasi wa izalatil khabasi. Lebih umum daripada mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sehingga ke meliputi tayamum dan sebagainya. Dan sebagaimana kita hurah saat ni. Habis. Selesai situ. Wa ammal hajaru. Ada pun batu. Filistinjai. Apa tak sebut batu kata? Apa tak kata al-mutahhiru khamsatun. Ma'un wa turabun wa dabirun wa takhallulun wa hajarun. Apa tak sebut batu? Lalu dia jawab, wa amma, dia panggil apa? Jawab bagi soal muqaddah lah sini ni. Baik. Wa ammal hajaru, ada pun batu. Aku tak sebut batu sini, batu filistinjai yang digunakan pada istinja tu. Batu tu falaisa mutahhiran. Batu bukan mutahhir. Bukan menyuci batu ni. Dia tak masuk menyuci. Nak kata rafi' pun tak boleh. Nak kata mubih pun tak boleh. Nak kata muhil pun jauh lah. Sedangkan burak dengan mutahhir dalam mata tu melekat pi rafi', mubih dan muhil. Kalau gitu batu, dak belaka tiga-tiga tu. Bila dak belaka tiga-tiga, pas batu dia masuk dalam kategori mana? Bal huwa, batu tu mukhaffifun. Batu tu hanya meringankan saja. Dia bukan masuk dalam kategori mutahhir. Tak masuk dalam kategori mutahhir. Dia masuk dalam mukhaffif. Yang meringankan saja. Sebab telah maklum bahawasanya batu itu ia hanya menghilangkan air najis saja ya. Ada pun sifat-sifat yang lain ia tidak menghilangkan. Ia hanya dapat dihilangkan dengan air. Ada pun batu tak dapat menghilangkan bau. Bau tak boleh. Kalau gitu batu ini hanya meringankan saja. Najis tetap ada tapi ringan sikit. Sebab jirin tak ada dah. Diri najis tak ada dah. Ringan sikit. Bila ringan tak boleh kita sembahyang. Boleh kita sembahyang dengan cara tu. Dengan keadaan gitu boleh. Tu dia. Tu dia panggil jawab bagi soal muqaddah lah. Dia takut orang tanya. Hei musannaf, buat apa mu tak sebut hajat? Buat apa mu tak kata al-mutahhir khamsatun? Tambah selagi ke apa hajat? Dia jawab hajat tu bukan mutahhir. Hajat itu ialah mukhaffif. Baik. Nampaknya setakat tu dululah untuk hari ni. Fal ma'u al-mutahhir ma yusamma ma'an bila qaidin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.